Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik-adik anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Semalam seperti ramai yang sedia maklum, kemarin pihak PGIRM telah pun dihubungi oleh pegawai khas daripada Pejabat Perdana Menteri Prime Minister Office PMO, yang mana mereka bersetuju untuk mempelawa pihak PGIR bagi mengadakan sedikit perbincangan lah mengikut apa yang dijelaskan. Dan perbincangan itu sepatutnya berlangsung semalam. Dan semalam juga pihak PGIR bersama juga dengan pihak NGO daripada GHRF dan juga PPIM telah pun bersama-sama untuk pergi kepada Pejabat Perdana Menteri untuk melakukan perjumpaan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh pegawai khas Perdana Menteri. Okey. Namun seperti apa yang kita semua sudah maklum, mereka terpaksa menunggu selama 1.5 jam sebelum mengetahui nasib mereka bahawa perjumpaan tersebut tidak dapat dilakukan atas alasan yang telah dikongsikan oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, bahawa disebabkan ada dokumen-dokumen yang dibawakan sekali oleh pihak PGIRM menjadikan orang kata perjumpaan ini telah pun dibatalkan ataupun tidak boleh dilaksanakan. Dan saya sendiri apabila ditanyakan oleh sahabat-sahabat pencarum, saya sendiri tidak ada jawapan apa yang menyebabkan dokumen-dokumen ataupun data-data yang dikumpul oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia ini menjadi satu isu yang boleh menghalang perjumpaan di antara pegawai khas Prime Minister Office dengan pihak NGO-NGO yang telah pun datang bersusah payah ini. Saya tak nampak langsung apa isu berkenaan dengan dokumen berkenaan, dan saya tak boleh berikan sebarang jawapan. Dan apa yang kita boleh katakan, saya boleh katakan adalah ini pun adalah cerita sebelah pihak, tetapi tak mungkinlah pihak NGO ini hendak menipu. Tetapi mungkin juga wakil-wakil daripada pejabat Perdana Menteri ini mungkin mempunyai jawapan ataupun alasan mereka tersendiri. Jadi timbullah kemarahan di kalangan Presiden NGO, ahli-ahli NGO dan juga daripada pencarum itu sendiri. Malah saya sendiri merasakan marah dan juga kecewa dengan keputusan itu. Saya ramai yang sekarang ini apabila perkara ini terjadi sedemikian, menyalahkan kerajaan, menyalahkan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan pada saya secara peribadi, kerajaan ataupun Perdana Menteri tidak bersalah dalam hal ini. Walaupun kita telah lama bersama untuk tuntutan pengurangan KDBSP secara bersasar ini, walaupun Perdana Menteri telah pun menolak dan mencadangkan untuk diberikan secara pinjaman dan sebagainya, tetapi saya rasa ada something yang orang kata berlaku di sinilah, yang mana yang sepatutnya dipersalahkan adalah mereka yang pegawai-pegawai inilah yang telah pun memberikan ruang untuk temu janji tetapi kemudian membatalkan. Mereka ini telah menimbulkan satu persepsi ataupun satu pandangan yang negatif terhadap kerajaan dan juga terhadap Perdana Menteri terutamanya sekali, kerana apabila keputusan mereka untuk memanggil NGO untuk berjumpa dengan mereka untuk berbincang berkenaan dengan isu ini, tetapi kemudian mereka tidak memberikan komitmen dan membatalkan, boleh dikatakan membatalkan perjumpaan ini menyebabkan rakyat akan menyalahkan kepada kerajaan dan juga rakyat akan menyalahkan kepada Perdana Menteri itu sendiri. Tempiasnya sangat besar kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri, tetapi bukannya untuk pegawai-pegawai khas yang telah pun membatalkan perjumpaan ini. Ini satu perkara yang sangat pada saya memalukan dan tidak patut berlaku. Malah saya tak pernah dengar lagi sebelum ini mana-mana perkongsian selama kita terdedah kepada dunia sosial media ni sebelum COVID dan sebagainya. Saya rasa tak pernah mana-mana pihak yang cuba untuk menyerahkan dokumen ataupun memorandum bagi apa saja yang mereka hendak kongsikan berkaitan dengan isu pendidikan, berkaitan dengan isu kemudahan penempatan mereka dan sebagainya kepada wakil rakyat, kepada wakil kerajaan ataupun sesiapa saja. Tak pernah lagi kita dengar perjumpaan itu terpaksa dibatalkan sebab ada dokumen ataupun ada data yang dikumpulkan oleh pihak-pihak ini, NGO dan sebagainya ni, yang dibawa untuk menjadikan satu alasan untuk dibatalkan. Dan memang betul saya tak pernah dengar langsung. Malah kalau kata berfikir dalam hati saya yang kurang baik ini, saya mengatakan bahawa mereka boleh je menerima
Kalau kata nak ada perbincangan, orang tu nak bawa dokumen, tak apa, bawa berbincang, orang tu nak bagi dokumen dia, kita ambil. Tetapi kalau anda merasakan bahawa perkara itu tak boleh dilaksanakan, tak ada value pada pandangan mereka dan sebagainya, dia boleh letak ke tepi dokumen tu. Tetapi ni peringkat permulaan setelah diberikan jaminan, diberikan komitmen untuk berjumpa, namun dibatalkan hanya sebab dokumen dibawa bersama oleh NGO ni. Ini adalah satu perkara yang memang menimbulkan kemarahan, tetapi sangat kelakar, sangat lucu di sini. Bukan kelakar yang orang boleh gelak, tapi faham tak? Macam tak nampak langsung apa relevannya di situ. Dan susulan daripada keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh pegawai-pegawai khas di Pejabat Perdana Menteri ini telah menyebabkan sehingga video ini dirakam dan juga dikeluarkan. Kalau ada perubahan, saya tak pasti sebab video ini dirakam ke awal sedikit, telah menyebabkan pihak-pihak NGO Pertubuhan Rasa Inovasi Rakyat Malaysia, GHRF dan juga PPIM telah bersepakat untuk melakukan satu, orang kata macam perhimpunan, ataupun mereka akan berkumpul di depan Parlimen esok setelah mereka berbincang dengan beberapa wakil rakyat daripada blok pembangkang dan juga blok kerajaan berkenaan mereka ini melakukan ataupun menyerahkan satu memorandum bagi membantah untuk pelaksanaan pengeluaran KWSP pengeluaran KWSP bercagar, yang kata melalui pinjaman dan sebagainya lah, dengan menggunakan hashtag bantah pengeluaran KWSP bercagar. Jadi dimaklumkan setakat mengikut apa yang saya mendapat maklumat daripada pihak Pertubuhan Rasa Inovasi Rakyat seperti yang dikongsikan di dalam Facebook dan juga di Telegram, mereka akan melakukan perjumpaan untuk menyerahkan memorandum bagi membantah keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melakukan pengeluaran KWSP ini melalui pinjaman daripada pihak-pihak bank. Dan saya melihat keseluruhan, orang kata, perjalanan ini memberikan gambaran yang sangat tidak baik kepada pihak kerajaan, menimbulkan pelbagai persepsi negatif terhadap pihak kerajaan, dan juga saya rasa ini adalah satu perkara yang tidak patut berlaku dalam keadaan sekarang ini, yang mana kerajaan sangat mengutamakan nasib rakyat, keprihatinan terhadap rakyat dan juga sebagainya. Tetapi ada di kalangan pegawai-pegawai mereka yang, orang kata, bertindak di luar daripada kebiasaan dan juga telah menyebabkan berlaku, orang kata, perkara yang tidak sepatutnya berlakulah. Dan ini menyebabkan berlakulah tindakan-tindakan susulan seperti perjumpaan dengan wakil-wakil rakyat di Parlimen dan juga langkah perancangan pihak NGO untuk berjumpa wakil daripada pihak Istana Negara bagi menyerahkan memorandum untuk kesekian kalinya kepada YDPA pula, Di-Pertuan Agong pula. Dan ini adalah satu perkara yang memalukan apabila rakyat terpaksa menyuarakan, meminta tolong daripada Yang di-Pertuan Agong untuk campur tangan ataupun menasihati pihak kerajaan bagi membela nasib rakyat daripada kalangan pecarum KWSP terutamanya sekali. Masih tidak dapat dilihat lagi, tetapi saya merasakan bahawa mungkin ada perkara yang ditakutilah oleh pegawai-pegawai ini yang menyebabkan mereka tidak berani untuk berjumpa, memandangkan seperti yang kita sedia maklum, data yang dikumpulkan adalah data-data yang sahih, yang mana tidak ada sebarang alasan pun yang boleh diberikan oleh mana-mana pihak, terutamanya sekali apabila kita menuntut pengeluaran secara bersasar dan apabila kita memfokuskan terutamanya kepada golongan yang tidak aktif mencarum. Hal ini tidak dapat disangkal dan juga apa saja perkataan yang berkaitan dengannya lah. Jadi mungkin menyebabkan pegawai-pegawai ini tak mempunyai keupayaan untuk untuk berjumpa dengan NGO, menerima dokumen dan sebagainya, kerana sebenarnya kalau mereka menerima ni, mereka memang tidak boleh menolak ataupun mengenepikan perkara sedemikian, kerana kalau kata nak ditolak berkenaan dengan pengeluaran for all memang mudah, sedang pun dilakukan, dan kemudian banyak pihak yang berdiam diri berkaitan dengan tuntutan for all ni. Tetapi untuk bersasar ini memang sangat susah, ataupun saya tak nampak sebarang ruang ataupun sebarang laluan-laluan kecil yang boleh nak menafikan bahawa tuntutan ini tidak wajar untuk dilakukan. Dan memang saya tak nampak langsung sebarang alasan yang boleh menolak. Malah beberapa pakar telah pun menyuarakan pandangan mereka dan mereka bersetuju dengan pengeluaran secara bersasar ini bagi golongan, terutamanya sekali untuk mereka yang sudah tidak aktif mencarum ataupun yang masih aktif mencarum tetapi mempunyai keterjejasan daripada pendapatan dan juga perkara-perkara yang lain seperti untuk melunaskan hutang, berada dalam keadaan yang hampir muflis dan juga pelbagai situasi runcing yang mereka hadapi sekarang ini. Jadi
Untuk pencarum semua, kekal positif, teruskan menyokong segala perjuangan yang dilakukan oleh NGO. Walaupun kita jauh, kita tidak dapat bersama dengan mereka, setidak-tidaknya kita memberikan sokongan moral, kita memberikan kata-kata positif, kata-kata sokongan kepada mereka yang berjuang di luar sana. Tidak perlu kita berputus asa kerana perkara ini tidak melibatkan sebarang kos, sebarang tenaga ataupun sebarang apa saja daripada kita. Hanya kita perlu memberikan sedikit sokongan moral, berikan kata-kata positif, dan jika ianya berjaya, ianya akan memanfaatkan kita semua pada akhirnya. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.